Indah bukan? Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke YouTube channel HCM 3013. Pada hari ini, saya selaku pengacara anda Syahim bin Sanusi, nombor kad matrik D202010943555, SNMP Geografi tahun 2020. Pada segmen Sembang Bawang pada kali ini, saya ingin memupaskan topik yang hangat diperkatakan, iaitu tindakan manusia yang memusnahkan kelestarian alam sekitar, iaitu pencemaran air. Seperti yang saya maklum, air merupakan sumber penting dalam kehidupan seharian kita. Air digunakan dalam pelbagai-bagai aktiviti seharian kita. Oleh itu, kita haruslah menjaga air dengan semolek-moleknya dan menjaga kualitinya agar tidak terjejas. Namun sebegitu, terdapat segelintir masyarakat yang boleh dikatakan amat mementingkan diri sehingga mencemarkan air itu demi wang ringgit. Filipino fishermen depend on Manila Bay for their livelihood. They admit it is not an ideal place for fishing. Manila Bay is one of the most polluted areas in Manila, but they are left with no choice. Greenpeace says cleanup activities in Manila Bay show that disposable plastics used just once are one of the leading causes of pollution. It says the situation is similar all across the country, with giant companies and their customers polluting oceans with their plastic waste. In the Philippines, where the majority of people live below the poverty line, families are pushed to buy cheap goods in small quantities. The so-called sachet economy responds to the needs of Filipino consumers, but it has also made the country the third biggest polluter of oceans based on a Greenpeace study. China and Indonesia rank first and second. We don't have enough an infrastructure to manage our waste. We have a good law, the Ecological Solid Waste Management Law, but we feel that it's not implemented properly in all levels of the government. Siapakah mereka? Apakah yang mereka sudah lakukan? Bagaimana harus kita tangani? Begitulah rakan-rakan sekalian, begitulah para penonton. Realiti tak seindah mimpi. Keindahan alam sekitar yang kita pernah alami dahulu kini berubah kepada tragedi, mimpi ngeri yang kita takuti kini. Sikap masyarakat sekitar yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam Sungai Kelang menjadikan sungai berkenaan bertukar lokasi lambakan sampah yang menjijikkan. Tinjauan Harian Metro di sekitar kawasan itu mendapati longgokan sampah termasuk plastik yang mencemarkan ekosistem air memenuhi sungai berkenaan dan dilonggok di tebing sungai. Perbuatan itu dibimbangi boleh membahayakan nyawa termasuk mengundang pelbagai penyakit. Kami dapati berlakunya beberapa kesan yang terjadi, antaranya menjejaskan kehidupan akuatik. Hal ini kerana sisa-sisa toksik dari industri yang dibuang menyebabkan sisa-sisa kimia terkumpul di dalam laut, sungai dan menyebabkan nilai pH air itu sendiri meningkat. Secara tidak langsung menyebabkan hidupan akuatik mati disebabkan terjejas dan atau terkena sisa kimia yang ada di sungai dan laut. Keberlangsungan hidup hewan di lautan saat ini mengalami ancaman akibat sampah plastik. Selain mencemari lautan, beberapa kasus yang memprihatinkan pernah dialami oleh beberapa hewan. Gak percaya? Berikut adalah kasus hewan yang memakan sampah plastik di lautan. Paus memang mamalia dengan ukuran tubuh paling besar di bumi. Tapi ukuran tubuhnya tetap tak mampu melindungi mereka dari sampah plastik di lautan. Beberapa kasus kematian paus yang pernah terjadi, kondisinya itu sangat memiluhkan. Dilansir dari liputan6.com, kasus kematian paus ini pernah terjadi ditemukan di pantai Porto Cervo, Italia. Di dalam perut paus ditemukan sampah plastik yang beratnya mencapai 22 kg. Astaga! Yang kedua adalah menjejaskan kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini demikian disebabkan hidupan laut seperti ikan dan kerang merupakan rutin makanan harian bagi manusia. Yang menyebabkan manusia boleh menimbulkan penyakit ini kerana makanan harian mereka telah dijangkiti kuman dan sebagainya.
boleh diceritakan dengan lebih mendalam. Makanan harian mereka seperti ikan dan kerang itu telah dijangkiti oleh kuman dan kimia disebabkan pembuangan sampah dalam sungai maupun laut. Sebagai contohnya, di binatang Jepun, pencemaran toksik menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, cirit bedek dan boleh menyebabkan taun sehingga mengundang kepada kematian. Sampai macam sawan. Kita kena tengok dekat mana dia kena sakit ni tadi. Dekat tepi sungai, Tok Pawang. Saya tengah hari tadi nampak Kuzi mandi-mandi kat sungai. Mungkin dia terminum air sungai tercemar. Dah habis-habis saya tercemar kau tu. Kawan aku ni kena sampuk hantu air. Kalau Tok tak percaya, jom kita pergi sungai. Tok tengok sendiri. Macam. Ada betul cakap si Cik ni. Kita mesti tengok sendiri tempat tu. Ini baik-baik tu. Saya garanti mesti Tok dapat rasakan kehadiran hantu sungai tu. Jadi Tok, macam mana? Betul tak cakap saya? Mengikut firasat dan amalan saya, Tok Ketua. Ya, Pawang. Delahan Icak lah yang betul. Yes! Saya tak percaya. Budak ni lawan toke nampak. Bukan isu lawan toki tu. Tapi mana mungkin minum air sungai boleh mengacau-kacau. Cerita. Baik, kalau aku percaya buktikan yang Icak dan aku betul, kau dan Jimmy kena bersihkan sungai ni. Macam, ada berani? Bukan setakat bersih sungai je. Minum air ni pun kami sanggup tau. Oh, cakap lawa ya. Baiklah, sekarang aku buktikan. Silakan. Penerangan pertama, macam mana Kuzi sakit perut? Sebabnya ialah, semasa dia berenang, air termasuk ke dalam mulut dia. Berdasarkan pengamatan tu, air itu telah tercemar oleh sampah yang terkumpul dari hulu sungai. Banyak bakteria bahaya sudah terkumpul dalam air tersebut. Penerangan kedua, berkenaan meracau oleh kerana sudah sakit perut, maka Kuzi menjadi lemah. Ini ditambah lagi dengan cuaca yang amat panas, menyebabkan Kuzi menjadi sawan. Saya tetap tak percaya. Ini semua hipotesis Tok Pawang saja. Tak ada bukti saintifik. Apa ke benda hipotesis tu pula, Cik Boy? Tok mana nak tahu? Tok tak sekolah. Tindakan yang boleh kita ambil sebagai pendekatan menjaga alam sekitar, iaitu menjaga kualiti air itu sendiri, ialah kempen kesedaran sivik. Hal ini dikaitkan kerana kempen kesedaran sivik itu sendiri menyedarkan masyarakat yang lalai untuk menjaga kepentingan alam sekitar itu sendiri. Bukan itu juga, masyarakat yang sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar, menjaga kualiti air, akan mendidik generasi akan datang untuk terus-menerus menjaga kualiti alam sekitar itu sendiri. Bak kata pepatah Melayu, melantur buluh biarlah dari rebungnya. Jika matlamat kempen ini tercapai, sudah pasti kualiti air akan terjaga rapi. Malah, kualiti air kita juga diiktiraf antarabangsa. Namun begitu, jika matlamat ini tidak tercapai, manusia-manusia ataupun masyarakat yang mementingkan diri secara tidak langsung mencemarkan dan terus mencemarkan kualiti air sehingga menyebabkan alam sekitar kita musnah. Oleh itu, kita haruslah berwaspada dan menjaga alam sekitar kita untuk terus menjadikan kualiti kita terjaga dan bersih untuk masa kini dan untuk generasi akan datang. Ni mesti kerja diorang ni. Cip, Jimmy, apa yang korang buat ni? Datang dah dia ni. Buang sampah lah. Alah sungai. Tercemarlah dia. Lah budak ni. Semua orang kampung ni memang buang sampah kat sini dari dulu lagi. Yang kau buat pelik ni kenapa? Tak ada masalah pun. Belum lagi. Nanti kalau ada yang sakit, masa tu baru semua susah. Malah lah nak cakap dengan kau ni. Aku nak jumpa doktor. Nak cakap pasal hal ni. Tak payah susah-susah pergi rumah Tok. Tu pun dia. Lah, Tok pun buang sampah kat sini. Ya. Kita kena hentikan tabiat buang sampah dalam sungai ni, Tok. Tak elok untuk alam sekitar. Lagipun, tercemar air tu nanti. Saranan kepada masyarakat dan pihak bertanggungjawab. Antaranya, kerajaan perlulah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini demikian kerana
terdapat segelintir pengilang yang hanya mengikut piawaian dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bukan itu juga, terdapat ramai dan begitu banyak sekali pengilang-pengilang yang mengambil remeh dan hanya mementingkan keuntungan dan memudahkan kerja mereka dengan membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai maupun laut. Secara tidak langsung, dengan sifat-sifat mereka yang hanya mementingkan diri, hanya mementingkan keuntungan ini akan menjejaskan kualiti air itu sendiri. Oleh itu, kerajaan haruslah mengambil tindakan yang tegas kepada segolongan ataupun pengilang-pengilang yang mengambil remeh berkaitan isu pencemaran air kita ini. Mereka haruslah dikenakan tindakan yang setimpal dan memberi kesedaran sivik kepada mereka itu sendiri. Selain itu, kerajaan juga mampu mengadakan kempen Kita Semula. Melalui kempen Kita Semula ini, kerajaan dapat mendidik masyarakat untuk lebih berdisiplin dengan membuang sampah ke tempat sepatutnya dan tidak sewenang-wenangnya mereka membuang sampah di merata-rata tempat. Dengan kempen ini juga, kita dapat menjaga kualiti air maupun alam sekitar maupun kualiti udara kita, kualiti negara kita agar lebih bersih dan kemas dijaga rapi. Sudah tentu, jika kempen ini berhasil, kita mampu menaik tarafkan nama Malaysia di pesada antarabangsa. Bukan itu juga, masyarakat juga haruslah memberi pertolongan atau memberi bantuan kepada pihak-pihak bertanggungjawab dengan bekerjasama. Sebagai contohnya, masyarakat yang melihat kepada kesalahan-kesalahan undang-undang yang dilakukan oleh segelintir masyarakat boleh melaporkan kepada pihak bertanggungjawab. Dengan kerjasama masyarakat dan pihak bertanggungjawab ini, secara tidak langsung kita dapat mengukuhkan ukhuwah di samping mencegah kemusnahan air itu sendiri. Berlaku di kawasan sinilah. Ini merupakan satu kilang jentera berat di mana segala maintenance jentera berat akan berlaku di sini. So semasa buat maintenance, mereka akan keluarkan minyak hitam dan isi dengan minyak diesel yang baru, grease yang baru. So cara mereka keluarkan minyak hitam tu kemungkinan mengalir tidak tersekat. So mengalir ke longkang terusnya ke Sungai Gong. So ini menyebabkan masalah pencemaran berbau berlaku di muka Sauk, Loji Rawatan Air yang terpanjang dan juga SSB 1, 2 dan 3. Kita dah buat keputusan untuk seal menutup kilang ni sehingga mereka compliant kepada JAS punya SOP lah. So buat sementara tu kita hari ni kita akan sealkan kilang ni, iaitu kilang Yap, Chi Seng dan San Sdn Bhd. Saya harap penduduk sabar sikit kerana kita telah pun ambil langkah di mana kita telah pun meletak aktiviti karbon di dua-dua sebelah kilang ni untuk menyekat aliran daripada minyak yang berbau sour ni terus ke Sungai Gong. Akhir kata daripada saya, alam sekitar hidup tidak memerlukan kita, tetapi kita memerlukan alam sekitar. Dunia moden memang moden, tapi modenkah kita?